Saya Muhammad Ashraf Syamil bin Abdul Halim dan ini rakan saya Muhammad Ismail Z bin Muhammad Syamil. Hari ini saya akan menerangkan tentang model respirasi mekanisme manusia. Bahan yang digunakan untuk model respirasi manusia ialah straw, kalau tanah liat, balon, botol dan plastik dan getah. Bahan yang mewakili semua bahan-bahan ini adalah balon mewakili paru-paru, plastik pula mewakili diafragma, botol mewakili rongga toraks, straw mewakili trakea dan itu saja. Model ini manusia apabila plastiknya ditarik ke bawah dan balon akan mengambang. Itu Okay, apa yang berlaku? balon mengambang. Okay, kenapa balon mengembang? Kerana udara masuk daripada bahagian straw. Okay, kenapa udara boleh masuk? Sebab ada belah kosong. Ashraf betul tolong. Okay, tolong tak Ashraf, kenapa udara boleh masuk? Sebab bila plastik ditarik, udara masuk daripada atas ke bawah dan mengembangkan bawah. Tekanan dengan isi padu apa berlaku? Okay, kalau kamu tarik ke bawah, isi padu bertambah ke berkurang? Bertambah. Bila bertambah, tekanan dekat dalam Berkurang. berkurang. Jadi, tekanan dekat luar lebih tinggi akan Lebih menolak tinggi. udara masuk ke dalam. dalam. Okey. Okey, ada tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anas. Saya Muhammad Amsyah. Saya Muhammad Zahir Iqbal. Hari ini kami akan menguraikan tentang model respirasi manusia. Antara bahan-bahan yang digunakan ialah straw, plastik, botol, balon dan juga plastik. Bahan yang mewakili sistem respirasi ini straw sebagai trakea, botol sebagai rongga toraks, balon sebagai paru-paru dan plastik sebagai diafragma. Bagaimana model fungsi? Apabila ketinggian plastik ditarik, padu akan berkurang dan udara akan dipaksa masuk. Bila plastik ditolak, padu di dalam botol akan bertambah dan udara dipaksa keluar. Okey, rasa salah tu. Okey, cuba buat semula. Apabila kepingan plastik ditarik, isi padu Akan bertambah. Okey, tekanan akan berkurang. Barulah udara dipaksa masuk. masuk. Kalau kamu tolak, Padu akan berkurang, tekanan akan bertambah dan udara akan dipaksa dan keluar. okey, apa yang membuktikan udara tu keluar? Nak tengok apa? Kemudian akan Okey, betul. Okey, ada soalan kawan? tak ada. Okey, bagi tepukan dekat kumpulan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Badri Syam dan ini saya Muhammad Arif Naib bin Muhammad Tati. Bahan yang kami gunakan untuk membuat model respirasi manusia ini ialah straw, balon, botol, plastik, getah, tak payah sebut kot. Okey, itu saja. Bahan yang mewakili sistem respirasi. Straw ini dijadikan sebagai trakea, bronchus, dan balon ini dijadikan sebagai paru-paru, dan botol ini adalah rongga toraks, dan balon dan plastik ini ialah diafragma. Model ini berfungsi apabila udara masuk, diafragma mengecut dan bergerak ke bawah. Ini menyebabkan
Ini menyebabkan tekanan rendah dan isu padu rongga toraks bertambah. Okay. Apabila udara keluar, diafragma akan mengendur dan melengkung ke atas. Ini menyebabkan tekanan tinggi dan isi padu rongga toraks berkurang dan memaksa udara keluar. Okey, tapi kamu macam salah sikit turutan. Sepatutnya mula dengan diafragma, berakhir dengan udara apa berlaku. Okey, bukannya udara dulu, lepas tu baru diafragma apa yang berlaku. Okey Okey, boleh? Okey, terima kasih kumpulan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Adam dan Haziq. Perkenalkan diri anda. Nama saya Muhammad Adam Haziq. Ini kawan saya, nama dia Muhammad Ajing. Hari ini kami akan ceritakan tentang sistem respirasi. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat model respirasi ini adalah tiup getah, tiup bentuk Y. Tunjukkan. Kami menggunakan tiup getah, Y-shape tiup connector, balon, tiup hitam, plastik hijau, potongan segmen atas potongan mineral Dan plastisi. dan plastisi. Cara model ini berfungsi adalah udara akan masuk melalui tiub dari ni, ia mewakili mulut. Kemudian ia akan melalui pharynx, kemudian ia akan melalui larynx dan kemudian trachea. Kemudian ia akan melalui Y tube connector berbentuk Y. Ia kemudian akan pergi kepada kedua peparu ini. Apabila diafragma ditarik, udara akan memasuki tiub ini ke balon. Balon ini mewakili peparu. Untuk membuktikan bahawa udara masuk adalah diafragma akan mengecut dan balon akan mengembang. Untuk membuktikan bahawa udara akan keluar, iaitu menghembus nafas, udara akan keluar menjadi gelembung udara. Boleh nampak? Okey, tu pembuktian kan? Okey, boleh ceritakan tak bagaimana balon tu mengembang dan mengempis? Balon mengembang apabila diafragma mengecut yang kemudian udara akan masuk disebabkan tekanan. Untuk udara yang akan keluar, tekanan dalam ni akan berkurang, bertambah. Okey, so kena kaitkan dengan isi padu dan juga tekanan. Okey, tapi bagus kamu buat pembuktian udara keluar sebab kadang-kadang kita tak nampak balon tu mengempis, kita tak nampak kan. Jadi tunjuk dengan air. Okey, adanya gelembung air bermaksud ada udara keluar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Syahadah. Saya Imam Bakis dan mewakili Alia Bashir. Kami akan menerangkan tentang model mekanisme pernafasan manusia. Bahan-bahan dia adalah kepingan plastik, balon, straw dan getah. Botol mewakili rongga toraks, balon mewakili peparu, straw mewakili trachea dan plastik mewakili diafragma. Okey. Diafragma akan mengecut dan bergerak ke bawah. Ini disebabkan oleh tekanan udara di luar yang tinggi memaksa udara masuk ke dalam peparu yang menyebabkan peparu berkembang. Kalau tolak, Diafragma akan mengendur dan ke atas. Ini menyebabkan tekanan di dalam memaksa udara keluar yang menyebabkan peparu mengecut. okey,
Apa yang memaksa udara keluar tu tekanan tinggi ke tekanan rendah? Tinggi. Tekanan tinggi di dalam memaksa dia keluar. Okey, betul. Okey, ada lagi? Okey, bagi tepukan kumpulan yang seterusnya. Saya Iman Fatihah dan mengenai Natasha akan memberitahukan Kuat sikit eh. tentang model respirasi manusia. Bahan yang digunakan untuk membuat model ini ialah belon, botol, straw, plastik, getah dan tanah liat. Belon mewakili paru, botol mewakili otot interkostal, straw mewakili trakea, dan plastik mewakili diafragma. Apabila kita mahu menarik nafas, diafragma akan mengundur dan bergerak ke bawah. Apabila kita menghembus nafas, diafragma akan mengendur dan melengkung ke atas. Melengkung ke atas, apa yang berlaku? Isi padu, rongga toraks berkurang. Tekanan Udara lebih tinggi. tinggi. Dia memaksa udara keluar kan? Sebab tu balon sama jadi apa? Kalau tolak. Tolak. Mengecut. Page. Okey. Okey, kerja. Okey, terima kasih kumpulan 9. Assalamualaikum, nama saya Nurdini, ini kawan saya Zulaika. Hari ini kami akan membentangkan tentang model respirasi manusia. Bahan yang kami gunakan, botol yang mewakili rongga toraks, straw yang mewakili trakea, plastik yang mewakili diafragma, belon yang mewakili paru. Cara modelisasi ialah dengan kalau diafragma ni kalau kita menarik nafas, diafragma ni akan keluar. Lepas tu paru kita akan mengembang. Hal ini menyebabkan rongga toraks menjadi lebih besar dan menyebabkan tekanan udara berkurang. Tekanan udara yang dekat luar paru ni pula memaksa udara masuk dalam paru. Kalau hembus nafas pula, diafragma ni akan mengedur ke dalam dan menyebabkan paru ni pecah. Tekanan udara yang dalam paru ni yang lebih kuat tu akan memaksa udara tu keluar. Okey, kenapa dia memaksa udara keluar? Kenapa udara tu boleh keluar? Sebab tekanan udara dekat luar tinggi. Apa yang tinggi? Yang kat dalam Dalam tinggi, luar dalam rendah. Jadi dia bolehlah keluar. Dia tak boleh sama-sama tinggi. Kalau sama-sama tinggi, dia tak bergerak. Okey, dia mesti satu rendah, satu tinggi dan tekanan dia akan bergerak dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Okey, ada lagi? Okey, terima kasih kumpulan. Hai, nama saya Aris bin Rosli. Saya Muhammad Nujudin. Hari ini kami akan membentangkan model respirasi manusia. Antara bahan yang kami gunakan ialah botol, plastik, belon dan straw. Straw mewakili trakea, belon mewakili paru dan plastik pula mewakili diafragma. Manakala botol mewakili sebagai rongga toraks. Apabila diafragma gerak ke atas, Okey, tarik bawah ke atas. ini naik atas dulu. Okey, naik atas. Beritahu balon. Baru belon akan mengecut air ni kerana Isi padu. oh pula sebab naik nafas dulu ya. Isi padu rongga toraks
dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toras bertambah. Hal ini akan menyebabkan tekanan udara yang lebih tinggi di dalam paru menolak keluar udara. Situ isi padu rongga toras akan berkurang. Dia punya proses kalau berkurang, kalau balon mengempis, apa proses dia? Balon mengempis, tembus nafas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikul Haris bin Muhammad Rasdi dan ini kawan saya Muhammad Syakir bin Rosli. Saya berdiri di sini untuk membentangkan tentang struktur pernafasan manusia. Struktur ini telah dibina dengan bahan balon, botol air, straw dan plastik. Balon mewakili paru, plastik mewakili diafragma, botol mewakili thorax dan straw mewakili trakea. Cara ini berfungsi adalah apabila plastik ini ditarik ke bawah, balon akan mengembang. Hal ini kerana tekanan udara di dalam botol berkurang. Dan apabila plastik ditolak semula, balon akan mengecil. Ini kerana tekanan udara akan bertambah. Okey, saya nak tanya, apa yang menyebabkan tekanan udara tu boleh bertambah dan berkurang? Dia mesti ada faktor dia yang efek pressure. Okey, bila tolak ke atas, padu apa? Padu rongga toraks kan. Jadi Bertambah. tolak ke atas, isi padu jadi kecil. Jadi tekanan akan bertambah, berarti tekanan tinggi. Okey, kalau kamu tarik ke bawah, isi padu besar. Jadi tekanan rendah kat dalam. Itu kamu kena faham yang tu. Okey, isi padu mempengaruhi tekanan. Okey, so model tu cantik kita tengok. Dia kemas. Okey.